Rabbil alamin. La haula quwwata illa billahil azim. Apek rasa ingin buka kepada perbincangan lah. Siapa yang nak masuk chat, bagaimanapun saya nak baca sambil menunggu. Saya nak baca ini ayat Allah yang saya dah tahu semasa lama lah. Dan macam saya cerita, saya cukup kagum bagaimana ayat Allah ada hukum sedemikian. Di dalam Bible ya, tuan-puan ya, tidak ada cara penyelesaian fitnah. Ya. Dan ini amat menakjubkanlah. Kita amat bersyukurlah dalam Al-Quran kita ini Allah memberikan cara penyelesaian berfitnah. Dia bermula daripada surah Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah dengan saksama agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ya. Jadi sekali lagi ya, bila bab menelaah Al-Quran, bertadabbur, mungkin kita ni mengantuklah, mungkin kita tak berapa minat lah. Tapi kita harus insaf lah, ini ayat-ayat Allah, terutama dalam zaman fitnah ni, amat diperlukan. Kita amat meminta Allah memberikan hidayah. Kerana manusia sama manusia kita tak boleh selesaikan. Apek juga nak minta atau benarkanlah orang yang masuk dalam chat ni. Apek agak benar lah. Siapa nak masuk sini, tapi harap tak bergaduh lah. Tapi saya tengok akan bergaduh. Tak payah menjerit-jerit, tapi secara tamadun saya benarkan siapa-siapa boleh masuk chat saya untuk menyuarakan pandangan masing-masing. Saya pun dah jangka lah nanti kena ban ke apa kan. Kerana nak bagi rancak lagi, tapi juga nak bagi supaya orang boleh saksikan. Orang bukan Islam pun boleh tengok ini. Dan Assalamualaikum saudara. Supaya kita jadi contoh lah. Kita nak berlaku dakwah lah. Dakwah ni agak boring sikit ya. Tengok macam Firdaus Wong, dia ada panas, ada bergaduh sama Kristian. Baru perlu ke buat Assalamualaikum Puteri Ratnasari. Perlukah kita lakukan demikian? Perlukah kita bersengketa? Jadi tak nakkah kita tengok bagaimana Allah perintahkan kita untuk menyelesaikan. Dan saya percayalah semua ada hikmah lah. Apa yang berlaku kat JSB ni, saya selalu nasihati kawan-kawan, ini adalah hikmah yang besar. Assalamualaikum. Ya, dari Melaka. Oh, Melaka, di mana Melaka itu? Ya. Jadi sesiapa nak jadi guest di sini, saya rasa saya boleh invite juga. Nanti bising apa saya, Kampung Tehil. Kampung Tehil siapa ni? Kampung Tehil ni geng Puan Jamana kan? Ya. Kampung Tehil. Jadi itulah. Saya Puan Jamana pakai nama lain pula. Ini tengah nak bergaduh ni Puan Jamana. Pergi jauh-jauh sikit. Ini orang tengah nak bergaduh ni. Apek nak buka untuk sesiapa. Sekarang tengok Apek live. Ramai je lah. 800. Kita nak memecah rekod malam ini. Jadi share-share, kerana Apek akan buka ruangan untuk semua orang boleh masuk seberapa ramai. Sehingga pecah TikTok. Untuk mendebatkan isu JSB ini dengan saksama, adil dan penuh hikmah. Saya nak tengok umat kita di rakyat Malaysia, Cina pun boleh masuk, Melayu pun boleh masuk. Apakah kita boleh selesaikan masalah? Bagaimana kalau kita perintah esok? Apakah kita macam monyet-monyet di parlimen? Jerit-jerit di sini sana. Atau kita bisa selesaikan masalah cara perundingan berpandu ayat-ayat Allah ni. Ayat Allah semua dah ada.
Kita yang degil ni Allah pun bagi ayat. Allah yang cipta kita, Allah tahu semualah. Saya Cina masuk Islam tak perlu emosi. Saya pun tak ada emosi. Emosi baru ramai orang. Saya emosi baik. Saya ajak berbaik. Saya sudah beritahu bahawa saya mau kempen untuk PAS. Saya mau kempen untuk Ayub Khan jadi Ketua Polis Negara. Hak saya. Saya nak kempen untuk GSP diberikan hak berbicara. Bukan bahawa sosma. Ini permintaan saya yang sama, tak berat sebelah. Ada ke berat sebelah? Tak ada kan. Jadi betulkan ajaran, jangan bawa sesak. Saudara nak bersuara boleh, saya bagi gas semua. Tapi saudara selesaikanlah. Kalau bergaduh-gaduh, pergi selesaikan ya. Apa sudah malas tu. Tengok ni bergaduh-gaduh, Wasabi sama Sunni, GSB sama itu, tak tahulah deep state ke mana, pro mana ke, yang anti ke, yang pro ke, yang dengar berita saja ke. Tapi orang nak maki, apa yang sesat? Tak bolehkah kita selesai cara berhikmah? Assalamualaikum. Boleh tak kita berbincang cara berhikmah? Apa akan buka live? Siapa nak jadi guest? Saya pun tak tahulah, saya tak pernah buat. Mungkin 2, 3, 4, 5. Lepas tu saya tak perlu cakap. Tengok macam parlimen. Kita buat parlimen rakyat. Assalamualaikum. Selawat please. Saya ikut selawat Buya Syakur saya bukan ikut Syiah punya selawat. Saya tak ada ikut Imam Mahdi punya selawat. Saya punya selawat Sallu ala Nabi Rabbi salli ala Muhammad wa Muhammad adalah dengan ikuti contoh Rasulullah. Tak guna kita lafaz selawat, kita menghina cara Rasulullah, iaitu berhikmah, bersuara rendah, jangan angkat suara, hormati ayat-ayat Allah, menelaah ayat-ayat Allah. Wakil Wasabi naik atas, boleh. Wakil Wasabi boleh sini, wakil Sunni boleh sini. Ini Cina Mu'alaf punya wakil. Sesiapa mau cakap apa-apa, saya boleh bagi jalan, bagi laluan. Saya jadi speaker dewan. Topik ialah Dewan Rakyat bersidang. Apek jadi speaker. Siapa nak berucap boleh. Ini TikTok ni akan jadi medan untuk kita berkempen untuk PRU 16 akan datang. Kita ubah atau pertingkatkan kerajaan kepada kerajaan lebih baik. Kerajaan madani kepada kerajaan tauhid. Tu dia. Kalau kita bersatu padu, memang aman kita cari makan di bumi bertuan ni. Ya, siapa tak setuju? Assalamualaikum. Sini amanah tabligh fatana, itulah salu ala atas Nabi. Iaitu bersikap sidik. Sidik mana? Kita percaya, kita serah, kita pegang apa Rasulullah berkata. Kedua, atau apa yang disampaikan Quran. Kedua, kita amanah. Ini amanah ni. Kerana abaikan amanah itu dusta, tempat neraka. Amanah akan dapat tempat Adam di syurga. Tabligh kita kena sampaikan. Ini kena sampaikan. Siapa nak sampaikan, saya boleh masukkan sebagai guest. Fatona, apa maksud Fatona? Siapa tahu apa maksud Fatona? Tentang menolong. Sebab ada apa Abang Abed mau Ayub Khan jadi IGP. Saya kritikan terhadap IGP yang ada sudah berleluasa oleh ahli-ahli parlimen kerana dulu dia tangkap satu tu, dia tuduh jadi JI. Lepas tu minta maaf. Tak boleh Ketua Polis Negara kena steady lah, kena cool lah. Apek kalau tuduh lepas tu tarik balik berat tau. Kalau Apek IGP lagi tolak kan. Tapi saya tengok Ayub Khan ni bagus lah. Siapa setuju Ayub Khan? Ayub Khan ni bagus lah kerana dia tak pernah kita dengar seorang ketua polis, pegawai polis, pegawai tinggi polis, dia cerita dari sudut agama tau. Dia bagi nasihat tau kepada, tak kiralah Wasabi ke mana ajaran sesat. Dia bagi nasihat tau. Kita rasa terharu lah. Kita rasa tak tersinggung lah. Jadi kita suka orang yang mengajarkan kebaikan. Lepas tu kalau dia tak terbukti, kita turunkan dia lah. Kita rakyat ni berkuasa. Ini Dewan Rakyat sekarang bersidang ni. TikTok rakyat. Itu saja. Itu alasan saya saja. Tak ada benda lain. Saya tak kenal dia. Sama usaha kukuh akidah dalam diri. Ya, sesiapa yang suruh kepada kebaikan, bijaksana, fatona bijaksana. Kita kena fatona bijaksana macam Rasulullah SAW. Setuju? Kita bijaksana.
Ayub bagus kan? Bagus, kita bagi peluang. Apek bagus kan? Lu bagi peluang kan? Lepas tu saya menyelewengkan. Turunkan saya. Itu saja. Kalau saya enggan turunkan, masa tu boleh makilah. Awak tohu, awak pe'aun semua. Kalau saya tebal muka, tak malu kan. Okey. Haji Hadi kata hukum hudud nak bentang di parlimen. Apa dah jadi? Senyap membisu. Sokonglah. Hukum hudud saya sokong. Hukum syariat saya sokong. Sebagai orang Islam saya sokong. Saya juga, kalau kita memerintah, saya nak sekolah-sekolah Cina semua dipertahankan dengan syarat semua sekolah, termasuk Melayu, sekolah antarabangsa, sekolah private, wajib ada subjek Al-Quran. Bukan Jawi ya. Wajib. Kerana Jawi dia sensitif. Al-Quran terus. Kurang-kurang dia mesti tahu kupas suratul Fatihah. Kalau dia ada surah lain, kita bagi A1. Silap-silap Cina semua dapat A1 ya. Tapi kena, kita nak ruh Quran tu. Ruh Islam itu dalam semua rakyat. Tak kisah dia Sunni, Syiah, Wasabi, Aludima, orang Cina ke, Talah Potong ke, lu mesti tahu ayat Allah. Kita negara ayat Allah. Kita negara Islam. Nanti Cina mesti marah sama saya. Taklah kisah. Saya nak 10% Cina sokong saya. DAP pecah undi. Kita naik. Kita jadi Daulah Islamiyah. Itu dia. Dulu ini sekarang Daulah Madani ya. Dulu Daulah apa tu? Tashdid Hadari ya. Daulah apa ini? Daulah Islamiyah. Itu dia. Semua kena tunduk kepada qadhi. Qadhi boleh menghukum, potong tangan siapa yang mencuri. Haji ada okey. Semua PM menyuruh kebaikan. Semualah. Semua orang ada baik. Bukan saja kita perlu sangka baik, tapi saya percaya semua manusia itu baik. Semua ya ayuhan nas, semua manusia itu baik. Tapi kita kena bagi peringatan. Ya, kita kena bagi peringatan. Kerana manusia ni, kita boleh besar kepala. Saya cakap terus terang lah. Bila kita pernah berdebat ini kan, orang kecam kita pun defensif, kita denial, menafikan, kita naik semangat, kita naik marah, emosi, syaitan pun sudah masuk, kita naik ego, kita jaga air muka, kita pun terlaknat kawan, tercemur orang, kita melanggar ayat surah Al-Hujurat. Jangan mencemur satu sama lain dengan kata-kata yang nista. Tempat mana tu kalau kita langgar ayat Allah? Tahu kan tempat mana kan? Na'udzubillah. Jadi, minzalik. Jadi kita tak mau laku tu pasal tak mau syaitan menang. Kita tak mau syaitan bertepuk tangan. Oh, best, gaduh. Aku senang. Aku nak sesatkan manusia. Kenapa kita nak memenuhi cita rasa syaitan? Dan Allah bagi janji, kamu tak boleh pengaruhi anak Adam yang beriman. Jadi kita nak jadi orang beriman. Cina Muslim saudara kami. Ya, sekarang kita mau naikkan Cina Muslim jadi Perdana Menteri. Apa macam? Firdaus Wang, Abid Liu, Hussein Yi. Banyak Cina Muslim tu. Ridwan T. Dakwah dengan hikmah. Ya. Mari kita bangga dengan negara Islam lah. Kita isytiharkan Malaysia negara Islam. Daulah Islamiyah, Daulah Hasanah. Kerajaan Hasanah. Kerajaan Madani sudah tengok ini macam kecoh. Kita ganti dengan Kerajaan Hasanah. Parti Islam sama APEC. APEC akan minta Cina sokong. Sebagai saya jadi kabilah orang Cina. Saya suruh dia kalau DAP tak sokong, potong DAP. Jangan sokong DAP. APEC akan bertanding di mana? Tempat Teresa Kwok, Seputih. Tapi saya tak akan bangkit isu sijil halal. Saya sebenarnya anti sijil halal. Saya mau sijil haram. Tapi saya mau orang Cina belajar Quran. Lu tanah Islam tak apa. Lu kena belajar Quran. Kita perintah dengan Islam. Bukan perintah dengan Melayu. Bukan perintah dengan kaum. Bukan perintah dengan kebangsaan. Perintah dengan akidah. Dengan cara Rasulullah. Itu dia. Simple saja. Selesai tu. Lepas tu tak ada isu. Media pun tak ada main isu. Boring lah. Naikkan Ridwan T jadi timbalan PM. Dia akan gaduh sama saya lah. Saya kenal lah Ridwan T tu. Ayo. Sama lah. Saya nak Firdaus Wong lah. Ridwan T jadi, saya bagi dia menteri luar. Dia pun doktorate dan political science mah.
Saya lantik dia jadi duta kepada mana mau hantar dia ni. Syekh Husaini lah jadi timbalan Perdana ni. Wah, sini banyak orang wasabi lah. Husaini lah, dia pun tak mau lah. Saya tawar dia jadi duta besar kepada Saudi Arabia. Al-Quran mukjizat paling hebat, setiap wajib baca dan fahami. Ya, duta negara Cina. Husaini tak tahu Cina. Ridwan T murtad Cina, Apex celup Cina. Okey? Tahu Cina itu Kamako. Saya lantiklah Kamako jadi duta besar. Dia punya isteri pun dari negara Cina. Tourist Agent STTSB negeri Malaysia. Ya. Jadi ayat Allah cukup cantik lah. Kalau macam yang siapa tu? Yang anak Abu Ya kan, dia tuduh dia dirogol, dia dipaksa kahwin kan. Agak dramatik lah. Saya pun tak mau dengar lah kerana benda-benda ni tak harus diucap di luar. Dia harus diucap dalam kamar mahkamah syariah, qadi, dan panggil yang tertuduh. Saya dengar lah dua belah pihak, lain-lain cerita dia. Jadi kita kena dengar dua-dua. Kamaku yang datang sini dulu kah? Dia bukan datang sini. Oh ya. Bukanlah. Oh ya, dia datang sana. Kan? Jadi kalau siapa nak tuduh sesiapa, ayat Allah dah jelas. Pergi depan qadi. Dan qadi akan minta, mana 4 saksi? Tak ada, tak apa. Boleh li'an. Li'an adalah kamu mesti bersumpah 4 kali. Demi Allah. Bersumpah. Bersumpah. Demi Allah, sesungguhnya aku ni benar. Tapi sumpah kelima, bahawa laknat Allah atas aku kalau aku berdusta. Itu suamilah menuduh isteri ke dalam kes ini. Jadi sesiapa pun. Lepas tu isteri berhak untuk bersumpah balik. Dia kata demi Allah, demi Allah, demi Allah. 4 kali demi Allah. Saya tak cakap bohong. Sumpah kelima laknat. Ini ayat Allah ni. Mana boleh sumpah. Li'an dia kata. Laknat Allah atas saya. Okey? Cukup. Lepas itu, qadi akan perintahkan diam semua. Anak yang lahir ke apa, zina ke apa, anak halal. Ini hukum Allah. Dan jangan kamu bangkitkan. Siapa bangkit akan kena sebat. Apek sangat pandai akan kalah YBPH. Kalah YBPH. Tapi mereka cakap nanti Apek belajar dari mana ada tauliah, Apek tak ada tauliah. Itu cerita dalam kelambu, dia perlu report polis ya atas akta keganasan. Bagus ni saudara ni. Siapa ni? Joe Private. Saya lantiklah jadi menteri dalam negeri. Saudara, calon menteri dalam negeri. Lu beritahu polis semua ikut itu law. Pandai agama, jangan faham agama tak sama. Tahu bang? Okey, saya lantik awak jadi menteri agama. Awak taat je ulu amri Abu Humairah. Okey, awak bolehlah wakil rakyat. Ya. Kita taat kepada hukum Allah, selesai. Tak ada ego, tak ada rasa engkau tak dengar cakap aku. Tak ada. Ini cakap Allah lah. Dan cakap cara lembut. Bukan you tak ada ikut hukum Allah masuk neraka. Bukan itu cara. Rasulullah tak pernah guna ayat Allah pergi pukul sahabat. Tak pernah. Tapi sekarang kita pukul sama satu sama lain. Banyak hodoh. Saya tak kira lah wasabi kah, sunni kah, ustaz siapa kah. Jadi mereka dah sebab aib tau. Sama Islam tau. Dia kata apa, kepik peha dia, saya terus stop. Saya tak mau dengar lah. Tak baik dengar ni. Sesiapa cerita kat saya cakap saya bukan qadi. Saya bukan Abid Liu. You cerita kat qadi terpaksa dengar. Dengar, lepas tu minta 4 saksi. Tak ada saksi, minta bersumpah. Dah bersumpah, minta suami. Kamu tahu ini tuduhan. Mengaku ke tidak? Tak mengaku, bersumpah. Lepas tu diam. Biar Allah yang menghukum. Apa-apa? Macam mana mau dekati gold Cina di Malaysia untuk perkenalkan Islam? Kita pemerintah, tuan-puan. Kita pemerintah, kita berhak mengeluarkan undang-undang. Bab Al-Quran kita tak paksa orang Cina. Kita kata ini subjek Al-Fatihah kurang-kurang. Saya percaya banyak orang Cina, budak Cina, amoy Cina, dia mula baca Quran,
dia terbuka hati masuk Islam, dia punya pasal lah. Dan kita tak paksa sijil halal ke, tutup rambut ke. Kita ajar dia ayat-ayat Allah dulu. Anjing haram ke, tembak anjing ke, taklah timbul. Kita balik pada cara Rasulullah SAW berdakwah. Macam mana dia berdakwah dulu? Kita kata selawat atas Nabi, tapi cara macam mana dia berdakwah? Begini ke dia berdakwah? Kan? Lawan kat mana? Belajar khusus Islam di University College. Bukan, ini bukan khusus Islam. Tajuk ayat Allah. Ayat Allah Al-Quran. Panggil apa? Wahyu, ilmu wahyu. Reveal knowledge. Subjek satu aja. Al-Fatihah cukup. Siapa dapat kupas Al-Fatihah, kita bagi masuk UiTM. Bagi masuk UiTM. Ini cadangan Apek lah. Tak mau undi Apek tak apa. Apek kasih idea dulu. Kesian kawan Cina yang tak Islam. Ini kita bagi peluang. Tapi kita jangan mencoma mereka. Kita jangan hina sesiapa. Oh, you tak masuk Islam, you rugi, tak boleh. Kita kena berbahasa baik. Dan saya tahu orang Melayu kita ni memang berbahasa baik. Kita nak kekalkan itu. Bahasa cuma-mencoma akhir dengan tak baik lah. Baca. Kenapa tak boleh kritik mufti Perlis? Kena kutuskah ya? Saya kritik mufti Perlis. Saya sudah kritik dan saya akan terus mengkritik beliau sehingga beliau berhenti mencoma orang Sunni. Itu dia. Tak salah aku ikut Quran apa. Saya sayang sama dia apa. Dia amat perlu. Walaupun dia dalam penjara masih boleh mengajar. Dan kita tak harus haramkan sesiapa. Biar semua orang berucap dengan tertib. Cuba fikir Dr. Mazhar boleh ceramah di Masjid Shah Alam. Saya pergi. Lepas dia ceramah, dia turun, kita mesti boleh angkat tangan. Ya Ustaz langgar surah Al-Hujurat. Itu saja apa yang cakap. Nabi sayangkan semua umatnya. Ya, Cina, Melayu semua dapat hidayat. Lah. Sepatutnya kita yang kena tunjuk akhlak Islam kepada agama lain. Ya. Dan kita kena cerita yang sebenarnya apa tu Islam. Islam bukan kaum. Islam ana minal muslim. Kalau kamu nak kesejahteraan, akong apek abeng amoy nyonya, you pun sudah kira separuh Islam, sudah satu langkah Islam. Ya ke? Kena bayar zakat lah. Ya, bayar cukai saja mah. Anjing boleh simpan, boleh. Kita ikut surah Al-Maidah. Beritahu mereka surah Al-Maidah ayat 4. Kerana banyak orang Cina tak tahu Al-Quran. Dia ada gambaran yang cukup salah. Salah kita tau. Nanti kita disoal oleh Allah esok tau. Kita pula panggil dia kafir. Kita yang kena kafir tau. Oleh Allah esok. Saya rasa itu macam lah. Kalau lu rasa tak ada, lu I don't know lah why you think like that. Sandakan apa ini power. Sandakan ni lebih kepada membetulkan apa yang sudah betul. Okey. Hidayah milik Allah. Ya, tapi Allah berikan kepada sesiapa yang mencarinya. Ihdinas siratal ia akan nak berdua yang saya. Man yasha. Itu fahaman apa lah. Kalau Wasabi cakap tak betul lah apa mau buat. Tuan rajin je kalau bagi saya apa matlamat sebenar Tuan dalam TikTok. Zamrani. Apa matlamat? Matlamat saya mau menggalakkan perbincangan yang sihat. Ya, pertukaran fikiran. Saya mau kita semua bersatu. Saya mau orang Cina berlaku adil kepada ayat Allah. Kerana ayat Allah ni wajib sampai kepada mereka. Ini lepas tanggungjawab kita semua, ya, kalian kita. Kerana kau ini semua duduk sini, kita tak sampaikan Islam. Dusta kita tau. Beban kita. Kita ajar cara baik. Kita tak pasal. Kita tunjuk contoh tauladan. Tauladan baik semua orang suka tau. Anjing baik pun orang suka. Anjing baik pada kucing. Orang sayang sama itu anjing. Yang saya tahu anjing taklah suka sama kucing. Tapi ni anjing suka sama kucing, main sama kucing. Semua orang sokong sama itu anjing. Tengok. Kan? Kalau anjing pun orang suka, apatah lagi manusia. Datanglah ke Masjid Surau. Oh yo. Alhamdulillah untuk Cik Apek. Semoga terima kasih.
Islam bukan bangsa. Saya percaya saudara semua akhlak baik. Saya percaya. Kalau saudara tengah marah, mungkin saudara tengah datang waktu tu. Betul tak? Jadi saya Melayu Islam pun bela anjing untuk jaga kebun saya. Anjing dimuliakan dalam surah Al-Kahfi, surah Ma'idah. Surah Ma'idah, dua tempat. Apek belajar Islam di mana ya? Di mana ya saya belajar Islam? Mula saya belajar Islam di Melaka, Semabuk. Akhir tahun 79, tahun 80 saya hijrah ke Melaka. Saya berhenti sekolah terus, saya hijrah ke Perkim. Di sana saya jumpa Wan Aziza. Baru nikah sama Anwar Ibrahim. Dan saya kerja dengan Anwar Ibrahim setahun. Anjing kalau tak basah okey, ikut mazhab Syafi'i basah pun boleh. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Sebenarnya anjing tak timbul masalah. Yang najis itu datang kemudian. Tapi saya tak mahu berdebat itu. Tak payah keluarkan hukum tu. Biar masing-masing tadabbur sendiri. Kita tak keluarkan hukum terlalu banyak. Terlalu banyak payah. Nanti Cina pun pandai berdebat, lagi susah kita. Tak tak. Kita kata tak ada dalam Quran, lu jangan risau lah. Tak ada dalam Quran, lu jangan risau. Ada dalam Quran, kena risau lah. Quran cakap macam mana? Senang lah. Apa kena undang-undang? Perlembagaan kita Al-Quran. Habis cerita. Hadis-hadis akan bergaduh. Allah tak jaminkan hadis. Ini mesti ingat, Allah jaminkan Quran. Allah kata kami yang melindunginya. Fi luh mahfuz. Tak ada hadis yang fi luh mahfuz. Tapi saya tak mahu bergaduh ini bab. Nanti kata mazhab masuk campur habis tu. Tak tak? Kecoh. Belajar Islam di mana-mana pun boleh. Ya, kerana Allah di mana-mana. Masalah sekarang, diri kita mau ke tak mau ikut undang-undang Islam. Ya, mugibah. Betul. Apek ajar saya SAP Abab, tanya sama ChatGPT. Saya pun tanya sama dia. Saya boleh free ni kerana saya sedang buat kerja saya sikit, buat kursus saya. Minggu depan buat kursus perkomputeran. Siapa nak join boleh. Tapi kena tertib lah, kena interview dulu. Banyak orang, bukan semua orang sesuai untuk belajar. Awak jangan jadi macam Ridwan T sudah. Lebih Melayu dari Melayu. Ya. Dia Cina murtad. Saya baru jumpa family dari China di Medini, Johor. Tak betul cakap Inggeris, apa lagi bahasa Melayu. Risau. Tak betul apa lagi bahasa Melayu. Sekarang pakai ChatGPT boleh tahu semua bahasa. Kita tunjuk akhlak yang baik. Kadang-kadang orang tu, saya tahu lah, saya pun geram sama, saya tahu ini orang Cina. Saya geram. Kadang dia kedekut, lokek, kita tak suka kan. Tapi kita fikirlah macam mana nak tarik dia. Macam Abu Ya, semua orang datang kepada dia bukan orang baik-baik. Bukan semua orang baik-baik datang ke Abu Ya. Saya cakap terus terang, penagih dada, kaki rock, kaki mak rempit, budak terbiar, budak berkulir, semua datang ke Abu Ya. Abu Ya tunjuk akhlak, tunjuk kasih sayang sehingga terubah mereka itu. Menangis-nangis. Itulah Abu Ya. Naik terlalu cepat, naik terlalu ramai. Bukan cepat pun, berpuluh tahun, berbelas tahun dia berjuang, Abu Ya, sehingga terbina perkampungan. Bukan senang tau bina ke perkampungan. Siapa sini boleh bina perkampungan kibus? Ada sampai 10,000 ahli. Dia kata 10,000 lah ahli. Ada tak 100 ahli? Jangan cakap 100 ahli. Boleh tak 10 ahli orang kampung kamu ambil, dia tak ada bergaduh. Saya pernah kumpulkan orang di kampung Til, bergaduh je. Tanda-tanda taksub. Pula dah LKS. Selamat datang LKS. Lama sudah tak jumpa. Masih tak berubah. Tak apalah, kelemahan kita lah. Ini tidak ni yang baik, ya jahat siapa mau, ya. Jadi kita mau akhlak Rasulullah. Kalau taksub pun taksub kepada Rasulullah. Jangan taksub kepada sesiapa yang lain. Cara Rasulullah ialah dia fatana, dia ada bijaksana. Jangan gaduh-gaduh lah. Apa untung gaduh-gaduh? Cakap dengan berhikmah. Ya, cakap dengan fatana. 4 sifat Rasulullah. Sidik, amanah, tabligh, fatana. Boleh tak kita?
Boleh tak kita contohi Rasulullah? Boleh. Bukan insyaAllah. Alhamdulillah. La hawla quwata illa billah. Masya Allah. Ya. Kerana boleh. Pasal apa mau taksub? Saya tak ada taksub sesiapa tau. Tak ada lah. Perempuan pun saya tak ada taksub. Orang besar pun saya lagi tak ada taksub. Boleh je dengan 4 sifat tu kita ikut. Boleh lah. Pilihlah mana-mana sifat tu. Kita ikuti yang sebaik-baiknya. Kan? Dan kita mesti berani melindungi orang yang dizalimi. Sekarang GISB dizalimi. Ketua-ketua mereka dizalimi, ditangkap tanpa bicara sosma. Penjagaan mereka dizalimi. Taksub itu bunyi negatif. Yalah, negatif lah. Saya tak ada taksub siapa. Siapa yang saya taksub? Cerita. Saya tak ada cemur orang. Siapa yang saya cemur? Saya bagi nasihat. Saya bagi pandangan sebagai orang abang lah. Akor lah. Saya bagi nasihat. Tapi kita takut bagi nasihat kepada ketua polis negara. Dia orang Islam juga. Dia juga berkhidmat. Dia kaki tangan kerajaan. Dia pegawai kerajaan ini government servant. Berkhidmat. Perkhidmatan awam. Dia kena berkhidmat untuk kita. Kita yang bayar gaji. Dia kena cakap dengan kita cara baik. Kita pun cakap dengan dia cara baik. Wahai Tuan, mohon Tuan berlaku adil ya Tuan. Jangan cakap sesuatu yang belum diputuskan oleh mahkamah. Kerja Tuan hanya melaksanakan perintah mahkamah dan akta polis. Bukan menahan tanpa mengumpul maklumat, membekas sesiapa, mententeramkan orang. Kasihan GISB difitnah, dizalimi. Saya percaya inilah kekuatan GISB. Allah bagikan ujian untuk membuktikan seseorang walaupun bagaimana didera, walaupun bagaimana ditahan, dia boleh bersabar. Itulah kemenangan. Budak-budak usia 3 tahun tu. 37 hari terpisah dengan ibu tau. Mesti menangis-nangis kan? Ibu menangis kan? Jadi ibu kalian, kalau kamu bertahan bersabar, ingatlah siapa yang kisah siapa? Nabi Yusuf kena baling masuk perigi oleh abang-abang dia. Siapa lagi? Mufti 6 negeri dia keluar fatwa APEC. Saya tolak semua itu fatwa. Fatwa berat sebelah. Mana perbicaraan? Dulu mereka keluar fatwa harus tapi wajib. Saya tolak itu fatwa. Kerana dia tak kaji biologi. Fatwa Mufti Perlis tak berasaskan biologi. Fatwa kena asaskan hujah. Nabi Musa difitnah. Dia difitnah membunuh mula-mula. Mengikut mursyid saya, bukan dia yang membunuh. Harun dia kata. Kerana Fir'aun tak hukum dia. Fir'aun tahu tentang siapa yang bunuh tu. Ada. Kita baca itu kisah ada. Tapi Nabi Musa dia nak dibunuh masa kecil oleh Fir'aun. Mak dia pisahkan dia dan Allah pertemukan mak dia menyusu Musa sebagai bayi. Dihanyutkan dalam sungai masuk istana Fir'aun. Tengok. Jadi ibu-ibu, anak-anak kalian, macamlah keadaan Nabi Musa, bersabar. Kerana dalam penjara mesti ada orang beriman. Berdoakan. Jangan dengki, jangan balas dendam, jangan benci. Orang menahan kita kan, kita doa untuk mereka. Ini yang baik. Kalau orang menahan kita, siapa? Kita doa untuk dia. Allah, maafkan mereka semua. Maafkan saya. Bagilah saya waktu rehat ini dalam penjara. Saya boleh tulis buku. Tulis buku mesti laku. Fatwa follow Quran tak? Quran kata al-amanu lil ahli. Dalam soal bahkasinun, siapa ahlinya? Mesti ahli biologi. Mesti yang menggunakan hujah. Nabi Daud. Nabi Daud, apa ujian pada Nabi Daud? Sila berkongsi. Mari kita belajar. Mereka selidik tapi tak nak dengar dua-dua pihak. Tak boleh lah. Dalam ayat yang saya bagi ni, dua-dua belah pihak Allah bagi. Allah berlaku adil lah. Mana Allah akan bersebelah pihak? Kita bukan Allah. Kita pun tidak beriman kepada ayat Allah kalau tak lakukan dua belah pihak. Apa lagi pandai yang enam mufti Okey lah. Tak payah pakai mufti lah. Pakai mufti APEC sudah cukup. Ini APEC
Thank you Apep. Berani berkata benar. Terpaksa. Kalau saya tak berkata benar, saya tak boleh tidur. Kerana dalam kepala saya, lu takut sama orang lah. Ayah. Allah bagi kamu hidup macam sekarang lama. Lu takut sama orang pasal apa? Nampak sangat Mufti Perlis hanya dengar cakap tanpa tabayun. Itu tabayun saya pun ada baca. Mencari penjelasan. Dia dengar sebelah pihak je. Dia mufti. Macam mana boleh buat ni macam? Fatwa kerana fisabi duit. Jangan lihat siapa yang sampaikan dengan apa yang disampaikan. Ya. Itu harus tak. Tapi wajib sudah cukup. Kalau mufti cakap itu macam orang sudah cakap dia itu bakaf sinun WHO punya, ditajuk oleh Bill Gates. Dia buat cerita palsu, dia buat cerita bohong. Vaksin dalam ada unsur haram. Itu virus memang biasa. Kita kena bina kekuatan badan. Jangan pakai lamping muka. Dia tak mau dengar. Dia dengar KKM saja. KKM dengar WHO saja. Apek jadi mufti tak maulah. Apek mau jadi apa? Wazir. Wazir. Heran kerana dengar ramai ahli yang cakap tak ada taksub tapi masih dilabel sesat. Saya beritahu JSP tak taksub, saya beritahu. Siapa pernah pergi JSP? Siapa pernah pergi Akam? Saya dah pergi. Dia antara jemaah yang tak taksub. Saya heran tau. Mereka kata Abu Ya ajar demikian. Kalau orang cemur kita, kita baik, doa untuk dia. Subhanallah. Boleh tak kita akhlak macam tu? Nasib baik saya bersyukur saya jumpa dengan Abu Ya lah. Kerana saya nampak dengan mata saya sendiri. Seorang yang cukup saya nak jadi contoh. Aku nak jadi macam Abu Ya. Apek yang teliti. Maryam pun berpisah Apek. Itu bagus. Maryam. Ibunya serahkan pada rumah agama dijaga oleh Nabi Zakaria. Ya. Okey. Amanat Nabi Muhammad semasa nak wafat, kita kena lindungi pihak yang lemah. Ya, Azizah, Puan Azizah. Amanat khutbah terakhir Rasulullah kepada umat. Jangan main kaum, itu saya tahu. Jaga hak wanita, jaga pihak yang lemah. Dan sampaikan, ini Puan sudah sampaikan, sudah dapat ganjaran dari Allah, kebaikan Allah. Ya. Mufti jaga jawatan saja, gaji banyak tinggi bukan jaga jawatan saja, malah takut hilang jawatan. Tak ada satu mufti hilang jawatan masa pandemik. Tapi saya tahu seorang imam masjid di Kundang, di Kota Baru. Dia tarik diri dari jadi khatib kerana dia tak mau tutup masjid. Masa diperintahkan tutup masjid, sepanjang pandemik dia tak tutup masjid. Saya pergi sana tak ada orang berani tahan dia. Kerana cukup baguslah Imam Masjid Lundang dulu. Saya tak tahu apa nama. Orang bawa saya masa saya di Kelantan. Baguslah bila kita jumpa orang bertakwa, tak takut manusia tapi dia tenang lah. Dia hati tenang. Kita duduk dengan orang mutakin bertakwa, dia tenang tau. Nabi Daud, Nabi Yusuf kan Nabi Daud. Difitnah oleh Zulaikha. Nabi Yusuf kot. Nabi Yusuf lah. Nabi Yusuf masuk penjara. Dia sabar. Tapi bila dikeluarkan dari penjara, dia kata tak mau. Saya mau diadili semula. Itu Anwar Ibrahim saya pun nasihati. Minta pengadilan semula. Pasal kamu sudah dituduh liwat. Macam kes anak Abu Ya ni, dia tuduh suami dia rogol dia ke apa ke. Orang tua berkahwin dia rogol dia ke apa ke. Minta diadili lah. Minta diadili. Saya percaya ada kebenaran. Jangan takut sama orang. Apek boleh komen pasal model pendidikan komunal Israel, kibus. Saya tak tahu banyak, yang cuma saya tahu mereka perkampungan. Tapi mereka dihadapkan dengan undang-undang juga. Anak-anak itu tak boleh duduk perkampungan sangat. Di sana Israel pun ada anti kibus lah. Sini pun sama lah. Tuesday, okey. Tuesday ke? Okey. Jadi kibus ini perkampungan, saya tertarik. Okay. Jadi
bila saya tengok perkampungan, saya suka. Sesiapa yang tak suka perkampungan? Apek cakap semua mufti tak boleh pakai. Yalah, dia suruh cucuk. Lu sudah berapa dos? Itu zalim tu. Apek boleh ya. Similar dengan pendidikan agama. Kerana kenapa kita perlu perkampungan? Perkampungan ini makna saudara mara kamu lah, semua Islam tau. Dia duduk rapat-rapat, ya. Dia solat bersama, jemaah bersama 5 waktu, mengaji bersama. Saya pernah pergi pesantren di Darul Ittifaq atas Bandung. 3 tan makanan dikeluarkan sehari. 3 tan makanan. Dan ada 200 santri penuntut. Ada 300 hektar pun orang wakafkan tanah pada ustaz tu. Saya jumpa ustaz tu, bagus ustaz tu. Dia layan kita. Jadi, dan dia kata, kenapa bapak mau mari ke Bandung ini, Indonesia? Kita mau lari ke Malaysia, dia kata. Saya kata, kita bertukar tempat lah. Ya. Dia, siapa pernah pergi perkampungan? Saya pernah pergi. Saya juga suka perkampungan yang Kristian lah. Tak banyak lah saya jumpa. Yang Mormon saya pernah pergi. Salt Lake City saya pernah pergi. Tak ada perkampungan lah. Tapi mereka rapat tau. Gereja kan saya pergi kan. Mereka rapat. Saudara mara kamu ramai. Kahwin pun senang. Mereka tolong satu sama lain. Kita bina masyarakat. Dia ada ketua dia. Tetamu datang dia bagi duduk. Musafir boleh duduk. Sekarang kita satu keluarga berkeluarga. Jiran pun tak tegur lah. Masing-masing menanggung hutang. Lepas tu rumah kosong. Beli harta banyak. Jadi sistem ini tak kemasyarakatan. Dan dia cuba hidupkan dengan syariat. Kalau ada komplain ke, dengki ke, Tok Imam sana kena jadi qadi lah, dengar pekis. Dan budak-budak akan terdidik. Sekarang kita budak-budak dihantar sistem sekolah. Lepas tu balik penat. Lepas tu tengok TV, tengok handphone. Dan akam tu mereka campak TV masuk Sungai Penchala. Pernah jadi kes dulu. Ini orang fanatik ni campak TV masuk sungai. Dulu TV baru 3 channel. Sekarang pun orang pakai handphone saja. Awak tahu tak, Mormon ini dia tak dibenarkan pakai TikTok handphone. Dia pakai Nokia phone lama. Tapi disiplin budak-budak orang putih tau. Dari Salt Lake City saya jumpa. Mereka round. Mereka diberikan bajet lah untuk berdakwah. Mormon ini satu mazhab sesat dalam Kristian. Kerana mereka mendakwa ketua mereka Joseph Smith itu adalah Rasul. Adalah Nabi. Dia sambung Nabi Isa. Dan mereka boleh kahwin lebih dari 1. Lebih dari 4. Jadi Amerika Syarikat mengharamkan mereka. Dan suruh mereka setuju untuk jangan kahwin 4. Tapi mereka senyap-senyap lah. Jadi Mormon tu macam akam lah. Kaya tak diharamkan. Sini kita haramkan. Kalau GISB tidak diharamkan. Kalau Abuya tidak diharamkan. Saya percaya IOI Mall ni Abuya punya. Saya percaya KK Mart, 99 Speed Mart, KFC, McDonald, Abuya punya. Saya percaya. You kira lah. Dia diharamkan tahun 94. Sekarang tahun berapa? 30 tahun kemudian. Dalam masa berapa tahun? 94. Dan masa 15 tahun dia kumpul 200 juta ringgit dan 10,000 ahli. Dan banyak orang atasan-atasan. Sarah Yaakob pun dia boleh tarik. Orang kaki dada, kaki rempet, kaki rock dia boleh tarik. 30 tahun lagi. Saya percaya Empire Abuya ini, Empire Kibus Al-Akam ini sudah perintah Malaysia. Kita sudah tak ada bank semua. Kita akan ada Baitulmal yang adil. Itu macam lah. Ya, fitnah ni dari Allah juga ya. Untuk menguji iman kita. Allah kata jangan panggil diri kamu beriman sehingga kamu diuji. Ini ujian lah. Allah dah kata uji ya. Inilah ujian yang terberat lah. Tak berat. Belum berat lagi. Ujian yang berat ialah bila disogok. Mereka disogok. Mereka enggan.
Itu ujian lagi berat. Jadi ujian yang paling tak berat ialah dimasukkan sosma. Itu tak berat, menunjukkan kamu berjaya. Ha. Ha. Ya. Apa pandangan Apek tentang DSAI, Dato' Sri Anwar Ibrahim? Saya heran lah, Dato' Sri Anwar Ibrahim ni dia macam adakah kartel mengawal dia? Saya tak tahu lah. Adakah kartel mengawal dia? Saya tak tahu lah. Kenapa Akta 342 yang dulu dikata akan pertahankan tak ada buat apa? Something wrong tau. Yalah, nak komen apa lagi? Kita boleh tengok sendiri. Kibus ada lebih 200 perkampungan di Israel. Ya ke? Israel punya kecil je 200 perkampungan. Kita Malaysia ada satu baru kena ranap. Malaysia satu, sebenarnya ada 2-3 lagi perkampungan. Jenderam, saya kenal Ustaz Nur Hafiz. Okey, bagus. Polis boleh percaya ke tak, Pek? Lu beritahu saya lah, lu tanya saya tanya siapa. Ni wan wan soi. Le mangong pinggo. Ha? Lu mui wa mui cui. Cina cakap lah. Lu tanya saya tanya siapa. Mufti takut kerajaan bukan takut bakasino. Fizik logik lah. Kena tahan kenapa? Main-main kah? Kena fitnah kenapa? Buat salah tahan lah, Pek. Lu tahu kan banyak orang disalah tahan? Lu tahu tak? Itu kes Salim. Dia cakap dia tak ada jual dada, tak ada bagi orang yang hanya ubat sendiri. Apa kezaliman dia? Kita ikut undang-undang barat. Tahu? Ini ibu-ibu ditahan, anak-anak ditahan sekecil 3 tahun OKU pun ada. Apa salah mereka? Betul. Abang mengaji dulu. Haram yang dilaknat, haram yang nyata haram. Apa dia? Apa dia? Okey mengaji apa? Serapek dan semua. Okey, Assalamualaikum. Haram dari segi apa? Ini bukan bahasa Nabi ya. Bahasa Nabi bukan penghukum dia sidik amanah tabligh fatonah. Dia tidaklah sedikit menghukum orang, mencemooh orang. Anak perempuan Abu Ya dituduh, dirogoh tapi salahkan JSB. Patut dakwa suami atau family dia. Ya. Ya. Saya ada maklumat. Saya dapat maklumat dua belah pihak. Tapi itu yang saya keluarkan. Itu saya kata dibicara. Pihak A cakap B. Pihak B cakap A. Dibicara. Senang saja. Kalau kita cakap, kita tak tahu. Saya pernah duduk belajar di perkampungan Al-Akam tahun 80-an di Mata Bawang Sabah. Sabah pun famous. Dia ada satu bekas akam, dia berdakwah di Sabah. Saya ada jumpa. Dia baguslah mereka ni tak kutip dema. Dia bina masjid tak kutip dema. Dia masukkan orang asli Sabah tanpa kutip dema. Kibus adalah menggunakan sistem bersama dan makin sesama negeri seusia anak kecil tanpa dibayar gaji tau. Bila mereka besar, akhlak pun baik. Tengok budak JSB tu semua ada uniform. Jadi tapi mereka mesti diburukkan lah. Bila burukkan barulah masyarakat tu boleh tolak mereka. Diburuk dengan sehina-hinanya. Air janggut lah, air kuku lah, semua benda jijik-jijik lah. Rogol orang lah, liwat orang lah. Kalau orang fitnah Anwar Ibrahim tu sehingga orang panggil dia macam-macam kata kesat. Kesian kat Anwar. Saya petangkan sekarang tak payah kesian lah. Dia dah naik. Kesian kat saya pula. Waalaikumsalam saudara. Semoga semua. Terima kasih. Kau dalam gua ke? Jangan hina gua. Jangan hina gua, okey saudara? Cakap elok sikit. Kibus menyumbang 43 bilion kepada Israel. Betul ke? Dahsyat lah. Itulah. Kalau Kibus JSB Al-Akam ni terus IOI Mall diangkat lah. Apa lagi diangkat? Wan Utama diangkat lah. Apa lagi diangkat? Genting Highland pun diangkat lah.
Awak tak tahu sejarah tahun 90-an Abu Ya, dia ada 2 headquarters, Amman Jordan dan Hat Yai Thailand. Dan dia dia terbang first class pergi restoran 7 bintang, dia kata tunjuk terbaik, pakai yang semua kemas, ada audio visual, cameraman semua dah, cukup bagus tau. Ya. Tak ada ternoda dengan pengaruh barat. Siapa yang disogok APEC? Kepada saya, sesiapa yang tak hukum dan hukum Allah sudah disogok oleh syaitan. Ini mesti dihukum. Anwar hanya ikut IMF. Itu Mahathir cakap. Kenapa APEC begitu yakin dengan Al-Akam? Kerana saya sudah pergi sana. Saya masuk Islam, saya terus pergi sana. Saya jumpa mereka punya cawangan dia. Saya jumpa orang dia, kita bincang orang dia. Dan saya ingat, masa saya mula beritahu ibu saya masuk Islam, saya pakai kain pelekat. Ini saya tulis buku saya lah. Pakai ketayap, ibu saya terkejut. Saya kata sama pergi solat. Saya pergi masjid kan, tengok kuasa Allah dah. Seorang tegur saya. Saya ingat nama dia lagi Osman. Tahun 80 awal. Itu saudara Mu'alawiyah. Dia bawa saya pergi Al-Akam. Tengok-tengok sekejap lah. Dia cerita kat saya. Mereka tu orang baik lah. Orang baik-baik pun masuk Al-Akam. Jadi kalau orang baik semua masuk ramai, dia jadi baik lah. Kalau siapa yang tak baik, lebih ramai orang baik dari tak baik. Bukan semua orang baik, saudara. Kita bukan semua selalu baik. Tapi kalau kita dikelilingi orang baik, kita jadi baik lah. Kerana saya pernah pergi sana. Okey. Ya, JSB dibenamkan lah. Jelas sangat dibenamkan lah. Ini kemenangan moral. Apabila JSB dibenam begitu, orang akan terfikir tau, kenapa dia dibenamkan ni? Lepas karnival pula tu. Okey, jadi Wahabi yang bersungguh kecam JSB sebab takut mereka next apa pendapat APEC. Ya, itu nampaknya. Ini yang saya nak tanya pasal Dr. Mazhar ni. Kenapa, mana bukti dia? Dia dengar keterangan satu belah pihak. Dulu ada seorang anak-anak seorang kakak Cina masuk Islam sendiri ya. Dia buat kenyataan menyebahi anak-anak tu. Tak boleh. Sesiapa budak-budak datang kepada saya, dia nak memeluk Islam, saya akan rujuk ibu dia. Saya cakap terus terang. Sarah Yaakob, ya saya tahu. Jangan rujuk ibu dia. Dan saya akan nasihati, okey ibu, anak awak nak masuk Islam. Kalau apa-apa nak tanya, saya boleh jawab. Kita cakap nak baik. Jangan pergi pisahkan anak dengan ibu. Saya tak setuju. Kalau ibu tu merampas anak balik, saya akan nasihat anak tu. Awak bersabar, Allah bersamamu. Ya, sekarang. Kerana kita nak tunjuk contoh yang baik. Kalau tidak, kecoh masyarakat. Tahu tak masa perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian Hudaibiyah macam mana? Tentu Mufti Perlis tahu perjanjian Hudaibiyah. Saya nak tanya dia, tahu tak perjanjian Hudaibiyah macam mana? Berat sebelah. Tapi Rasulullah setuju. Kerana dia dah didik orang Islam ini boleh tahan di dera. Bolehkah kita anggap semua yang berlaku adalah mainan fikiran saja? Lu orang sangka mainan fikiran. Kalau macam tu seluruh alam mainan fikiran. Orang lama semua tahu sebab kami ada masalah itu. Ya, orang baru tak tahu, kita kasih tahu. Ya. Tapi kita kasih tahu dengan ayat-ayat Allah ni. Sumpah, laknat, dua belah pihak, lepas tu diam. Penyelesaian Islam. Nak percaya kau ke atau Jabatan Agama? Saudara, pejabat agama sudah dusta sama kita 40 tahun, dilaporkan oleh SPRM menjual sijil halal. Selama 40 tahun kita makan tak halal lah. Dia jual itu sijil halal. Tapi saya percaya lebih, saya tanya sekarang, lu sangka 40 tahun ke lebih dari 40 tahun? Kerana ini yang disedari dan sekarang pun masih lagi lakukan. Tunjuk saya satu jabatan kerajaan yang tak ada fitnah. Tak ada benda yang immigration sudah diisytihar oleh SPRM. Polis
Bekas IGP Tun Hanif Umar sudah cakap, Tan Sri Musa Hassan bekas IGP pun sudah cakap. Dibeli, menteri dibeli. Kita jangan bendol. Kita mesti, kalau tak tahu, kita pergi campur dengan masyarakat. JSB tengok pun tahu takkan orang macam tu. Yalah, jadi mereka diberikan begitu buruk tau. Orang menunggang agama, macam kes Abid Liu kita kata, ada laporan. Sekarang tengah bicara. Okeylah, kita dengarlah dua belah pihak. Saya jumpa Firdaus Wong, saya tanya keterangan. Jadi, okeylah kita tunggu perbicaraan. Dulu itu Mondi dengan itu Caprice menuduh Abid Liu rogo sama dia. Firdaus Wong menurut Firdaus Wong lah, Mondi dan Caprice jumpa Firdaus Wong, minta Firdaus Wong perjuangkan kes ini. Firdaus Wong memperjuangkan kes yang WhatsApp sudah dilaporkan Abid Liu dengan beberapa orang wanita lain, kerana sana ada laporan polis. Tapi Mondi tak buat laporan polis, dan Mondi tak boleh keluarkan bukti. Tak ada bukti lah kepada Firdaus Wong. Dia kata tak ada bukti dia dirogol. Jadi, dan dia enggan buat laporan polis masa tu. Jadi Abid Liu saman sama Mondi dan Caprice, menang Abid Liu dalam kes tu. Macam lah 9 Dragon, mana dia? Mereka cuma tidak ada tentera, lain semua ada. Sepatut Islam ada tentera lah. Sepatut ada lah. Lagi kena ban lah. Tak perlu tentera. Bisnes itulah tentera. Kita menguasai orang, mempengaruhi orang. Umi saya kenal pakai Polda, tudung labu. Saya tahu pakai jubah seban masa Didik Akam. Lepas tu semua kena buka. Saya tak kisah lu pakai tak pakai, jangan paksa orang. Tapi orang pula paksa dibuka. Tak adil lah. Sebenarnya pakai Polda ni bagus. Cuma pakai elok-elok lah. Pakai elok. Dan sesama muslimat tu buka lah. Kerana perlu ta'aruf kenal. Kita lebih baik pakai itu kalau cantik sangat satu. Bunyi bising. Dan kalau kalau orang mengganggu. Saya ramai kawan Akam, mereka dan GSB difitnah. Anwar pernah mengaku liberal. Macam mana tu? Ya ke? Saya tak dengar lah. Tapi dia terpaksa liberal lah. Pasal dituntut oleh barat lah. Sebenarnya liberal ni kamu kena tahu lah sesuatu tau. Dalam Islam ada liberal tau. Awak mungkin terkejut. Dalam Islam ada liberal. Saya cakap terus terang lah. Lu mau pukul saya ke apa. Ini saya punya kajian lah. Saya tak ada soal you punya liberal. Akta 342 tu saya soal lah. Kenapa kita tunduk kepada WHO? Oh, dia bagi duit semua. Buat apa mau pakai ubat dia? Kita ada ubat tradisional. Ramai orang tak baik masuk sebab nak jadi baik. Ya. Kalau nak jadi baik, awak pergi. Dia tak ada paksa-paksa. Dan you boleh kerja. Saya dengar bila you masuk Al-Akam, Kibus Al-Akam, JSB terus ada pekerjaan tu budak pilih lagi. Nak buat apa? Nak buat roti, ada kilang roti. Nak buat apa? Nak basuh kereta, ada. Nak repair kereta, ada. Otomotif motor, ada. Kerja klinik, ada. Belajar, memasak, ada. Mengajar, ada. Semua ada. Lepas tu mereka sediakan. Boleh kahwin, isteri semua. Ya. Jadi hidup mereka sudah diatur semua. Kalau ada satu dua orang rosak ke bekas ke, semua adalah. Bekas UMNO pun teruk. Bekas PAS pun teruk. Kan? Cina pun lu semua kata lebih teruk kan? Semua ada teruk. Kalau satu guru sekolah ada masalah, takkan nak cop semua guru masalah. Sampai tutup sekolah. Zalim lah tu. Itu jelas lah. Itulah saya kata kemenangan moral kepada JSB. Ini kemenangan moral. Bila dia saya kata takkan dia nak tahan bawah SOSMA. Betul-betul dia tahan bawah SOSMA. Nampak sangat. Jadi saya senyum lah. Kenapa? Menang moral. Bila awak ditahan bawah SOSMA, menunjukkan tak ada kes. Kerajaan tak ada kes. Kalau ada kes hadap ke mahkamah. Anwar Ibrahim tak ditahan bawah ISA lama. Dia dihadapkan. Bermakna kerajaan ada kes lah.
Semua pakai sistem ciptaan Zionis. Ya, boleh kata gitu. Fikrah Wahabi giat jatuhkan GSP. Adakah mereka nak tunjuk mereka benar? Takut mereka next target. Macam mana Wasabi ni mau terus lah. Dengan begini ya, kecoh masyarakat tau. Banyak orang tengah panas dengan mereka ni, doa dengan mereka ni. Macam mana mereka nak teruskan? Sebab tu you dalam keadaan aman tau. You tahu tak syarat jadi imam? Siapa tahu syarat jadi imam solat? Dia ada beberapa syarat lah. Antara syarat penting ialah orang suka sama awak. Popular. Ya, kalau orang tak suka awak, payah. Macam mana Yahudi kecil boleh menguasai dunia, kibus. Kita kenalah buat fitrah kita ni. Kalau ada lakukan kesalahan jenayah, hukum bicara. Itulah, ini semua ayat. Tak ada bicara, tak ada saksi pun Allah bagi penyelesaian. Sumpah. Ada tak sumpah di mahkamah? Tak ada kan? Kita boleh bagi sumpah. Kerana laknat Allah, kerana Allah hadir. Ya. Pengeluar sebut pati ayam, tak ada pembakal yang halal, tak boleh dapat sijil halal. Ini Jakim buat bisnes lah. Saya kalau boleh kalau saya naik saya mau tutup itu sijil halal. Ada cara lain. Balik pada zaman Salafi. Saya mau tutup sijil halal. Sijil haram boleh keluarkan. Sijil beritahu lah orang ini tempat ini sudah declare haram lah. Sebenarnya yang lain tu halal. Jangan menyusahkan orang. Saya musafir mana nak jumpa sijil halal, saya nak tanya. Saya ikut mazhab Maliki. Ada caranya. Aku lagi percaya Abilu daripada Kapris yang seekor lagi. Ada anggota polis yang terlibat dengan jenayah, kenapa tidak bubar dan tangkap ketua polis? Okey, sebut ayam lagi. Akta Pindahan 342 iaitu memalukan PHPKR, memalukan kerajaan Madani. 20 lebih saja MP. Menunjukkan mereka sengaja mainkan rakyat. Saya sedih lah awak mereka ni yang YB ni. Sedih tak? Tak hadir Dewan Rakyat. Makan gaji buta. Akta 342 penting Mereka tak prihatin rakyat lah. Kita buang mereka saja. PRU akan datang. Kita kasih PAS naik. PAS dan APEC naik. Takkanlah ada wabak vaksin yang akan datang nanti. Ya, ini menjadi senjata bagi WHO, bagi penaja ubat, racun dada, bil pagar, semua mereka labur. Kerana untung mereka bertrilion. Big Pharma kan. Big Pharma memang jijik, tapi hari ini harum kerana Akta 342. Saya sedih bila tengok Firdaus Wong buka aib Abilu. Saya jumpa Firdaus Wong. Saya pun tanya benda yang sama. Dia beritahu saya kena bezakan antara aib dengan jenayah, saudara. Betul juga. Kalau ada orang melaporkan jenayah, kita boleh laporkan. Itu sebab saya kata, dalam kes anak Abu Ya yang tuduh rogol, dia kena buat aduan. Dia kena buat saman. Kalau tidak, dia membuka aib suami dia tangan keterangan yang tak boleh disahkan. Al-Quran sebagai pedoman dan pegangan percaya pada diri sendiri. Sekali kita menunding orang lagi 4 jari, 3 saja. Abek, kahwin dengan orang Melayu ke sebelum masuk Islam? Tak. Saya bukan kahwin punya pasal. Polis yang langgar mati budak sampai sekarang senyap saja. Tanya polis negara. Ketua polis negara. Apa jadi kes itu? Itu orang dalam ke luar? Akta 342. Macam mana? Itulah memalukan. Memalukan. Kerajaan PH ni memalukan kita lah. Malu sangatlah. Akta 342 ni nampak sangat. Lu sangka orang tak tahu fikir ke? Awak pergi kosongkan Dewan Rakyat untuk diluluskan. Satu tindakan yang memalukan dan tak akan dapat undi saya PRU 16 akan datang. Saya ada sebab manifesto you tak ikut. Kenapa saya nak undi kamu lagi? Saya tak taksub. Orang kata dulu APEC sokong itu kerajaan Madani semua. Saya sokong reformasi. Dia yang sendiri panggil Madani. Lepas tu dia tak laksanakan. Kalau you tak laksanakan, majikan kamu bagi kerja. Lepas tu dia itu tak laksanakan janji dia kepada kamu. Dia tak layan kamu dengan adil. Kamu nak kerja lagi ke? Sama macam
apa-apa pun dikuat-kuasa macam mana kita rakyat lawanlah. Dulu kita pun lawan kan pandemik palsu kan. Kita lawan, saya lawan kan. Saya tak cucuk. Saya dijanjikan susah oleh KJ. Saya doa untuk KJ. Dia jadi DJ. APEC, saya kerja airline, risalah APEC tentang pindaan. Dulu ada kena tak vaksin? Tak kena vaksin kan? Teruskan. Allah akan bagi ganti. Yakinlah dengan Allah. Saudara yakin tak Allah maha melihat? Kena kembalikan kepada, ini yang rosak ni semua, ini punya mazhab semua buat-buat sehingga orang tak yakin dengan Allah dah. Sedih tak? Mufti ada ramai tapi rakyat tak yakin dengan Allah. Macam mana isu akidah? Isu akidah sendiri. La ikraha fiddin. Tapi masalahnya kita tak yakin dengan Allah, takut dicucuk. Bukan masalah akidah oleh mufti atau pejabat agama. Tak boleh ditolong. Dia boleh hukum orang tapi akidah dia tak ada. Tak guna kepada Allah. Allah nak akidah. Zakat tak bayar. Adakah ini betul? Apa-apa yang kita dengar, ini ayat semula cakap. Surah An-Nur pun cakap. Surah Hujurat ayat 6 cakap, siasatlah. Siasat. Masyarakat dah bercelaru. Yalah, confuse masyarakat. Hari-hari disajikan media yang palsu. Media memang kerja dia sensasi dan banyak memfitnah. Dari dulu lagi. Ciri-ciri imam salah satu mesti suka. Ya, sebab dia yang akan jalankan tugas. Mesti popular. Tutup sejarah ya, bagi adakan sejarah mati banyak-banyak. Semua mereka charge wang tau. Mereka kutip wang buta saja tau. Macam patuh syariah lah, bank riba, dia kutip wang orang saja. Dia rampas satu orang yang tak bayar. Melanggar ayat Allah. Tak boleh rampas orang yang tak bayar lah hutang. Allah kata maafkan lebih baik. Melainkan dia takkan baca itu ayat lah. Dia takkan baca itu ayat. Kenapa tak jadikan hukum ayat Allah juga? Zaman imam-imam mazhab pun dituduh sesat. Ya, betul-betul. Imam-imam dituduh sesat. Sebenarnya mereka tak ada mazhab. Mereka imam, mereka qadi. Lepas mereka tu orang buat mazhab. Itu sejarah. Fir'aun zaman Nabi Musa pun dihancurkan Allah. Allah tak hancurkan dia. Ini mesti ingat. Allah tak hancurkan sesiapa. Itu kisah Israeliat. Itu kisah Kristian. Allah bagi peluang. Akhirnya dia mati. Dia duduk dalam piramid. Allah nak hancurkan, dia bagi kemewahan. Ini ayat Allah. Bala yang dimasukkan ialah kamu bala sendiri. Kerana Allah tak membalakan orang. Allah tak zalimi orang. Okey? Ini cara saya membaca Quran. Saya baca banyak ayat. Saya dapati bahawa Allah tak zalim. Sesiapa yang kena ribut petir, bangunan runtuh, gempa bumi, wabak, syahid dunia. Ini hukum Trump memang election dia bubar WHO. Itu sebab mereka keluarkan Trump. Mereka nak tembak dia. Saya harap dia betul-betul matikan WHO lah. Pegawai kesihatan boleh datang rumah untuk periksa cucuk APEC nak cakap apa? Tak boleh. Rumah kamu, syurga kamu. Tak boleh masuk. Jangan buka. Jangan buka. Kalau buka, halal. Berbaloi kita jumpa kat syurga. Okey? Betul. Rumah kamu, keluarga kamu, tangan kamu pertahankan. Halal darah sesiapa yang cuba langgar itu. Kamu mati syahid. Kamu mati syahid. Saya doakan dia. Aku pilot semua kenalah. Tak. Cari kerja lain. Allah bagi ganti yang lebih baik. Kepulang pasal saudara, Allah tak zalim. Banyak kes saya jumpa, dia hilang pekerjaan, Allah berikan lebih baik. Saya sendiri pun dapat. Saya sendiri dapat pekerjaan lebih baik. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Allah tak mungkin janji. Saya mungkin rundingkan satu fakulti universitas di Jakarta. Minggu depan lah. Minggu depan saya buat satu kursus untuk satu jabatan kerajaan sini. Lepas itu, saya akan berangkat ke Jakarta lah. Ada untuk buka satu fakulti AI lah. Itu bagi kibus di sana. Ada kibus di Indonesia. Lain, ini kibus lainnya. Bukan Rufaka.
Tapi faham yang bagi tak semua orang dapat. Akta 342 masih boleh diperdebatkan. 10% saja, 90% boykot. Bukan. Mereka kata luluskan dengan pungutan suara. Saya pun tak tahu macam mana orang buat undang-undang. Mengelurukan. Undang-undang aku punya yang buat. Islam dipelis, Wahabi atau apa. Saya sokong Wahabi. Tapi dia dah terlalu berat lah, terlalu melampaui batas, tak boleh. Tapi saya tak ada suruh musnahkan Wahabi, tak. Dia perlu berunding dengan baik. Kenapa awak masih nak cemur orang-orang lain? Itu saja. Awak mengajar awak punya pasal lah. You mengajar kat Kanga ke kat Syalam, saya tak kisah. Tapi jangan cemur orang. Jangan kata orang kafir. Jangan kata orang sesat. Boleh tak jangan kata? Pasal Nabi, dia kata Nabi tak buat lagu tu. Saya nak tanya, Nabi ada ke kata orang sesat? Macam tu. Saya pun dulu doa biar KJ tak jadi menteri. Apet cakap baru saya ingat. Tak boleh dah dengan Dr. Roland cakap memang mulut rakyat akan ditutup. Boleh lawan. Atas 342 nantilah saya buat interview Dr. Roland. Dia tak boleh masuk rumah kita. Kita tak keluar lah. Dia kata tak ada kerja. Tak payah, tak ada kerja lah. Allah bagi aku makan. Percayalah Allah bagi makan. Dulu saya kena kurung berbulan-bulan. Ada juga babi hutan lalu depan. Ada juga beruk. Ada juga ikan. Ayam, itik. Semua boleh lah. Tanaman. Boleh lah. Allah bagi makan lah. Allah tak ada zalimi sesiapa. Ini akidah kita ni. Sedih ni, saya sedih. Akidah kita ni dah hilang. Kita menyembah tok pekong. Bukan menyembah Allah. Allah karib. Ini karib. Dia menunaikan siapa yang minta. Yakin dengan ayat tu. Dan juga ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sesiapa bertakwa kepada Allah akan dibuka pintu bagi dia. Yakin dengan ayat tu. Tak yakin kan? Periksalah akidah kamu balik. Wa yazquhu min haitsu la yatasib. Jadi kita kata cabin crew, aku pilot, aku tak dapat kerja. Kalau pilot macam mana? Adalah. Saya sepatut jadi doktor lah. Tak perlu pergi CJ semua. Kita pun pakar juga. Bab-bab kesihatan. Kan? Jangan dengar. Dr. Roland pun jangan dengar kalau dia memberikan kamu kerisauan. Jangan dengar sesiapa. Jangan masuk grup mana-mana. Kita asyik masuk. Jangan. Kepada saya macam tu. Saya tak dengar siapa-siapa. Kita hanya dengar kalimah Allah. Allah janji tak akan mungkin janji. Allah kata tak akan beban kita lebih. Berapa kali saya mau sebut. Allah tak akan beban kita lebih daripada kita boleh pikul. Allah jamin. Sebenarnya Allah bagi rezeki lagi banyak lah. Radio buruk lah. Ada mufti cakap isteri dan anak boleh makan duit judi suami. Biarlah dia. Ada ke kita judi? Tak ada kan? Tak tahu nak percaya siapa hari. Pegang pada janji Allah. Ya, pegang pada janji Allah. Allah kata cukup pegang pada janji dia. Laqad ja'akum rasulun minkum azizun liman jinaari sunnakum bimarafi. Fa in tawallau. Sahabat kalau berpaling pun Allah cakapkan Nabi, hasbi Allah. Cukup Allah bagi kamu. Jangan berduka. Allah mengingatkan Rasulullah, jangan berduka. Kalau seorang jangan berduka. Cukup Allah bagi kamu. Tidak cukupkah Allah bagi kamu? Kita letak diri kita dalam Rasulullah. Cara Rasulullah berfikir. Atau diajar. Fabi Allah. Perintah Allah yastabiqun. Aku ja'akum rasulullah. Fa'in tawalau fakul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Fa'in tawalau fakul hasbi Allah la ilaha illa hu wa la tawakkal wa huwa rabbul 'arsyil azim. Tak akan takutlah. Tak akan takut. Ya. Saya tak ada kerja, tapi sebelum berlaku COVID tu tiba-tiba saya dapat panggilan ke Thailand. Semua ada hikmah. Pasal Thailand tak ikut cakap saya. Saya charge RM1,000 sehari tau. Dia pergi pendekkan kursus saya. Lepas itu dia Kementerian Kewangan. Satu Thailand. Lepas tu dia lingkup sistem dia. Dia panggil saya. Saya cakap RM200,000 baht. Dia bagi terus dengan tiket kapal terbang. RM26,000 dia bagi dahulu. 3 bulan berturut-turut. Masa COVID. Cukup tak? Semua ada hikmah saudara.
Yakin kepada Allah. Jangan yakin kepada manusia. Yakin kepada Allah. Taksub kepada Allah. WHO susah nak mati. WHO bukan hidup pun. Ini semua bangkai-bangkai hidupnya. Hanya Allah Al-Hayyum Qayyum. Lari masuk hutan. Tak perlu lari masuk hutan. Tak pernah dianjurkan lari masuk hutan. Yang lari masuk gua itu cerita lain. Para rasul pada Nabi menghadapkan dengan masyarakat. Melainkan Allah suruh pergi. Kita jangan. Jangan percaya dengan semua prepper-prepper barat semua itu yang akhir zaman. Tak ada. Dia sepanjang zaman. Yang kata Dajjal, Tauhid ada, Dajjal bukan begitu. Tauhid. Yang kata Nabi Isa akan datang, itu fahaman Israeliat Kristian. Nabi Isa sudah meninggal. Kerana ada ayat dia. Surah Al-Anbiya ayat 35. Semua sudah meninggal. Dia meninggal dipercayai di Kashmir. Itulah fahaman Ahmadiyah. Jadi Ahmadiyah diistiakan sesat. Saya kaji Ahmadiyah itu. Okey je. Cuma saya pun beritahu mereka jangan keterlaluan lah. Yang sudah habis-habis. Biar Allah yang tahu tak Nabi Isa itu, saya percaya, saya cerita balik ya, dia atas salib. Ini dalam Bible. Dulu saya baca Bible, saya dah perasan tau. Nabi Isa disalib pada hari Jumaat. Itu yang kata Easter Friday. Dia disalib pada, boleh cek balik Bible lah. Salib pada Jumaat, dia sepatut dibiarkan atas salib selama 3 hari baru mati. Faham tak? Kerana dia mati perlahan. Orang disalib tu mati perlahan, bukan gantung. Dia perlu 3 hari. 3 hari, 3 malam. Atas salib. Sebenarnya pokok, mereka panggil pokok. Dia ambil dari pokok lah. Bukan macam dia cantik. Bukan. Dia pokok, dia disalib, dia beri paku lah. Paku kaki, tak mati. Kalau kena paku, tak mati. Ya. Jadi dia salib, dan dia pelan-pelan, dia pingsan. Jadi askar Romawi sana kata, bro, ini besok cuti tau. Yahudi ni cuti. Apa maksud? Dia Ahad ke Sabat ke, kalau cuti, mereka tak kutip mayat tau. Cuti. Kita turunkan dia sekarang. Ini cerita dalam Bible, bukan saya cerita Bukan saya cerita saudara. Nak dengar tak cerita ni dalam Bible? Nak dengar? Nak dengar tak cerita Nabi Isa tak turun lagi? Kita yakin dengan Allah. Okey. Itu sebab saya keluar dari Kristian itu, bila saya jumpa Islam tu, dia bagi penjelasan yang baik ya. Okey, ini dalam Bible lah, boleh cek sendiri, bukan cerita. Ada Kristian bikin kecam saya lah. Apa lalu tak dapat baca itu gospel lah. Orang cerita dari gospel dia pula. Nanti saya cerita dalam Quran lah. Ya, sabarlah tuan. Sabar tuan. Kalau dia disalib, dengar baik-baik. Ini versi saya. Ada sokongan nas. Kan saya bagi nas sekarang Allah. Dia ditangkap, disalib, dia dibicara. Kerana bicara itu ada dialog dia. Hanya Isa saja boleh bagi dialog tu. Kerana Isa disoal oleh wakil Rom. Mereka kata kamu raja, king of the Jews, raja Yahudi. Mana kerajaan kamu? Dia kata kerajaan aku bukan di dunia. Kalau di dunia, orangku akan mati untukku. Dia cakap macam itulah. Lepas tu masa dia disalib, saya dah cerita. Dia kena paku. Bersama 2 penyamun lain. 3 orang disalib. 3 orang disalib. Tapi Isa tu Yahudi. Bangsa Yahudi, dia perlu 3 hari duduk atas sana tu mati. Tapi tak sampai separuh hari, askar Romawi 2 orang yang mengawal di sana bercakap. Ini dalam gospel tuan-tuan. Cantik ayat-ayat ni. Ayat Quran nanti you tengok. Klik. Ada banyak lagi. Saya nak pilih ini supaya jelas anda. Jadi askar tu kata, hari Sabat Yahudi cuti, tak turun ke laut pun. Mereka tak turun ke padang, haram bekerja. Kerana Tuhan rehat.
hari itu. Jadi kita turunkan dia lah, suruh orang Yahudi ambil dia punya mayat sekarang, turunkan dia. Panggil siapa tu, pengikut-pengikut dia, mari angkat dia punya mayat. Tapi satu askar kata dia belum mati. Nanti dia pingsan. Dia pingsan. Nanti saya cek dia mati belum. Dia ambil tombak dia tombak tepi tulang rusuk Isa. Ini adalah Bible. Boom. Dia cabut, curah keluar air dan darah. Belum beku, maknanya belum mati. Kalau mati kan, terus beku kan darah kan, curah. Mereka turunkan juga. Tapi ini direkod dalam Bible. Okey, dia turun. Saya bagi versi Bible, lepas tu saya bagi versi kuat menyokong. Dia turun. Orang Yahudi ambil dia, balutkan dia macam kapan lah, balut-balutkan semua. Angkat masuk gua, pergi simpan sana, letak batu. Nanti nak beritahu pengikut lain lah, besok hari ke apa datang lawat dia ke apa kan. Ayat Quran, dengar baik-baik ayat Quran. Nabi Isa tidak mati. Nampak hanya kepada kamu dia mati. Dia bisa. Jadi dia terbangun dalam gua. Dia terbangun. Kalau batu tu orang sangka dia dah mati, tak letak kuat. Tak kuat Jadi dia tolak, dia boleh keluar lah, dia tolak. Jadi pengikut dia tak lama kemudian datang, siapa yang buka ini batu? Mereka cari, alamak, tak jumpalah mayat Isa. Mereka keluar-keluar mencari, Isa dah hilang. Ini dalam Bible. Cari-cari, itu jumpa dia. Kamu ke? Ya, saya. Macam mana kita tahu awak? Tengok lubang ni. Tengok tepi dia. Itu dia. Jadi dia pun bagi khutbah. Tapi Kristian itu dia buat romantis. Dia naik ke langit. Adalah. Yang Quran kata diangkat oleh kita itu bukan maksud dia. Kita baca balik. Ada tafsir yang pergi pada lisan Arab. Dia bersama Mary Magdalene teruskan pergi sebelah timur cari Bani Israel ke-12. Itu orang Pashtun yang Afghanistan sampai Pakistan. You tengok yang Pakistan tu yang rambut merah sikit, mata hijau sikit dan hidung macam Yahudi kan. Itu Pashtun. Itu teori lah orang Da Vinci Code pun ada cerita. Dia pergi sampai Kashmir. Ada rekod dalam sejarah Kashmir, ada seorang datang daripada barat berdakwah macam Nabi Isa. Sampai tua, dia ada anak, dia mati di sana, dikebumikan di Kashmir. Nanti Apek nak pergi sana. Kerana orang Ahmadiyah dah hubungi Apek, kata dia boleh bawa ke sana, saya akan pergi sana. Ada. Jadi sejarah ini dipendamkan. Kristian nak mendewakan Isa. Tapi Quran datang, dia letak ayat begitu saja. Allah. Lepas tu tak ditafsir. Kamu sendiri pergi cari. Itu sekian sajalah. Itu cerita banyak simple lah. Dia punya cerita logik lah. Kenapa Ahmadiyah ada? Mirza Ghulam itu dikatakan keturunan Isa. Dia isytiharkan. Dan dia ikut mazhab Sunnah wal Jamaah. Jadi Isa turun semula itu hadis di mana? Muawiyah di Damaskus turun ke menara Masjid Damaskus. Masa tu masjid pun tak ada, itu menara pun tak ada. Gereja ada. Dia ambil copy paste dari gereja punya hadis. Turun, Isa boleh turun menara. Kan? Turun Lepas tu macam sekarang tengah perang tu macam mana? 2024 lah. Tak apa, you nak terus percaya tak apa. Tak apa, saya I'm okay. Dia bukan rukun iman pun. Tak payah percaya kat saya. Itu sajalah saya sampaikan. Ya, mungkin mengejut. Tapi ini teori saya dah kaji lama tau. Lama saya kaji. Sehingga ada satu tafsir kata dia ada ayah. Dia ada ayah. Tapi ini mungkin terlalu mengejutkan. Dan dia terkeluar skop perbincangan kita. Ini tak debu sendiri. Al-Quran ini misteri. Saya nak saudara tengok balik Al-Quran. Jangan dengan kacamata mufti ke apa. Dia bercakap dengan awak. Awak bertanya dengan dia. Baca ayat Quran sendiri.
Boleh tak? Selama ni tak baca. Bacalah. Tak nak baca, tak boleh. Saya tak boleh suruh. Dia mesti panggilan dari ilahi. Kalau siapa yang baca Quran kerana apa yang suruh, tak boleh. Dia kena hati kerana Allah memanggil kamu. Dan kamu tak terpanggil kan? Makna tak terpanggil lah. Tak boleh buka hidayat. Don't tell lies about Lord Jesus. Only Jesus can forgive you. No. Only God can forgive you. Ini Kristian balik lah. Bila saya cerita. Isn't it written in the gospel of blood and water from his side? Jangan lawan sama apa. Apa surah taubat. Lagi satu hujah. Apa hujah pemukul lah. Hujah pemukul apa? Hujah pemukul apa? Council of Nicaea. Jesus is Lord. This is what you've been told. Find for yourself. Old Testament versus New Testament. What is your first Bible? What century? Kurun ke-19. 19th century. Your first Bible is 19th century. It is in what language? Is it in Jesus language? No. You know the Dead Sea Scrolls? Do you know the Apocrypha? Apek baca ni, jangan main-main. Call your church, panggil gereja kamu, panggil padri kamu, berdebat dengan Apek. Selepas saya berdebat dengan Dr. Mazhar. Kena saya berdebat dengan padri dulu. Panggil padri semua. 44 tahun dulu, padri pun give up, tak mau hadir perdebatan dengan saya. 44 tahun dulu saya taklah pandai. Sekarang saya ada pandai sikit lah. Okay, you know where to contact me. Debat padri-padri Kristian bersama Cina Apek. Dah kalahkan Kristian, nanti Apek berdebat sama Wasabi. Wasabi susah mengkalau. Kita praktis dulu sama Christian Bible. You know? Jesus is not Lord. Jesus said in the gospel, why you call me good? There's none good but the Father. Father dalam bahasa Yunani bukan Papa, tapi Tuhan. You translate to Yunani. Ini juga masalah tafsir lah ni. Ada seorang ahli kitab, the Pharisee Rabbi, pergi tanya sama Isa, what must a man do to gain eternal life? Dan Isa menjawab, apa kitab Nabi Musa kata? Dan dia kata, kitab Nabi Musa kata, awak kena sayang Tuhanmu, Rabbmu dengan segala jiwa, minda dan raga. Apalagi Isa kata betul. Tak ada sebut anak Tuhan. Apalagi sayang jiran kamu macam diri awak. Baguslah, boleh masuk syurga lah. Ya, itu adalah Bible. Dan Isa tak pernah panggil diri dia anak Tuhan. Dia panggil the Son of Man, anak insan, anak Adam, the Son of Man, not Son of God. Siapa yang panggil dia Son of God? Paul, seorang Saul, seorang pegawai Romawi yang menyeksa Kristian. Kononnya dia masuk Kristian. Lepas tu dia hijack Bible. Corinthians, Samuel, Romans, semua tulisan Paul. Epistle, Book of Revelation, cerita Dajjal. Itu disusup oleh Yunani, Mesopotamia, masuk fahaman itu. Lepas tu menyusup dalam Muawiyah. Setakat itulah saya nak cerita. Ini sejarah lama ni. Tapi bukan skop kita. Skop kita sekarang kezaliman. Kerana Isa semua dah tak ada. Di akhir esok akan bicara. Skop sekarang ialah GISB. Lagi satu saya nak tinggalkan anda. Adalah tanggungjawab kita menyampaikan cerita yang benar kepada orang Kristian. Orang Kristian yang syirik masuk neraka kan? Atas kita beban untuk berdakwah. Bercakap baik dengan mereka. Okey tak? Boleh ya? Faham ya? Saya ulangi ya. Allah sayangi semua kaum. Allah murka dengan Nabi Isa. Ada dalam Quran. Kenapa awak kata angkat mak kamu, isteri, Tuhan semua, Isa merayu saya tak cakap gitu semua kan. Tapi Allah makna berat. Faham tak? Allah sayang umat Kristian. You mesti faham. Sebab Quran tu dia banyak cerita
kepada orang Kristian, kepada orang ahlu kitab, boleh kahwin sama Kristian, boleh kahwin sama Yahudi. Ini hukum, tak boleh ubah. Syekh Imran Hussein kata hanya JAKIM saja ubahkan. Bila kita nikah sama perempuan Kristian, dia tak perlu mengucap, dia tak perlu beriman. Ini gaduh sama Imran Hussein lah. Nanti Imran Hussein saya jumpa, saya suruh dia gaduh sama dua. Kan bila Allah ada sebab menyatakan sesuatu itu, jadi tak apa. Saya tak mau gaduh. Kerana saya kata tadi, tanggungjawab kita berdakwah kahwin ini, berdakwah dan dia bawa dia kepada bertakwa kepada Allah. Selamatkan semua Kristian, Yahudi. Ini kerja Islam. Kerja Islam Yes. Islam memang boleh kahwin Kristian. Yes. Okey. Tak lah gaduh. Amin itu daripada Kristian. Amin daripada Kristian. Semua orang amin, amin. Ya Rabbi Alamin daripada Kristian. Cara Islam jawab doa ada dalam Quran. Berapa banyak Dia boleh tanya Quran cara Nabi jawab doa. Rabbi innaka samiu alim. Tuhanku sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ada yang innaka samiu ar-razzaq. Bila doa rezeki, sesungguhnya engkau hanya pemberi rezeki. Mengiktirafkan Allah. Amin bukan mengiktirafkan. Amin ucapan Mesopotamia. Yalah tu begitu. Itu sebab tidak ada amin dalam Quran. Tidak ada. Tidak ada Allahumma sebagai doa. Allahumma itu maksud lain bawa Ibrani. Ini Buya Syakur dah cerita. Cara berdoa sebenarnya dalam Fatihah sudah buka tirai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Innaka samiul alim. Terima kasih semua. Ulang semula. Yang mana satu? Boleh kahwin tapi kena tak ada lah ini macam. Tapi nanti upload ini dalam itu YouTube lah Okey, saya ulangi lah. Tidak ada. Saya amat concern bila saya memeluk Islam. Saya concern kerana saya tahu dalam Bible dulu lah kena tipu. Saya tengok ada amin, amin. Saya tak tahu. Saya amin, amin juga. Indonesia yang banyak amin, tak ada insyaAllah. Kita sini yang banyak insyaAllah. Tapi di Indonesia amin, amin, amin. Lepas itu saya kaji, saya tanya dengan orang alim, ada tak amin Al-Quran? Tak ada. Habis bagaimana menjawab doa? Tunjuklah. Memang ada. Rabbul macam mana kita mengucap hari raya? Kita pun tak tahu. Bukan maaf zahir batin. Min aidin wa faizin. Tabarakallahu minkum tabarakal karim. Macam tu Dan Rabbi innaka samiu alim. Itu cantik Rasa sedap hati. Ini Nabi yang jawab, bukan saya. Tengok mana ada Nabi jawab amin ya Rabbi. Tak ada kan? Ini boleh perang sama Buya Syakur. Itu mufti Perlis lah. Rabbi innaka antas samiul alim. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu antara kerana semoga daripada kita dimakbulkan. Yalah Buya, maksud saya Buya Syakur pun ada cerita sikit tentang ini. Tapi ini bahagian linguistik lah, lisanul Arab. Dipermudahkan dan tidak dipersulitkan semua urusan dakwah. Terima kasih. So itu, saya tak ada nak paksa orang lah. Macam salamun alaikum. Saya selalu jawab salamun alaikum. You tengok dalam film Kingdom of Heaven lah. Yang raja yang cacat, yang raja yang penyakit kulit kan. Yang pakai topeng besi kan, berjumpa Salahuddin kan. Dia ucap apa? Salamun alaikum. Tengok. Tapi Salahuddin cakap Waalaikumsalam kan? Bukan. Dia asalnya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Peace be upon you. Itu dalam Bible juga. Dalam gospel pun ada. Peace be upon you. Okay? Islam itu mudah. Cantik Islam. Yang penting kita tak ada khurafat dah. Kita rapat lah. Ini karib. Ini kepada sahabat-sahabat kita yang Kristian tak perlu pengantara. Tak perlu tawasul Ibn Isa. Isa dah meninggal. Akan jumpa di akhirat. Only God. Don't be cheated lah. Only God. Dan kita cerita dengan penuh kasih sayang. Bukan kerana nak berdebat. Al-Haqqu min Rabbi. Saya tak ada dapat apa. I have no interest, my friend. I get nothing. Only from God.
we all return. Okay? Islam is not my right. Islam is not my heritage. Islam is from Allah. We worship only God, the Almighty God. Most glory is Him. All praise is to God. Alhamdulillah. Yeah. Okay. So, verily, Allah, God, is all hearing and all knowing. Okay. So, peace be upon you. Salamun alaikum.